Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada semua ahli panel dan kepada pendengar di platform yang bakal mengupas beberapa elemen yang terdapat dalam bidang komunikasi. Jadi saya Umi Khalilah akan bersama 4 ahli panel yang pastinya bakal mengurai kusut pemikiran pendengar pada hari ini. Jadi baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya ingin memperkenalkan ke semua ahli panel kita. Jadi ahli panel yang pertama, Saudari Alia Najwa. Ahli panel yang kedua, Saudari Farah Sakinah. Ahli panel yang ketiga, Saudara Syed Ismail. Dan ahli panel yang keempat, Saudari Nur Zihani Fakira. Jadi keempat-empat panel akan mengupas isu mengenai apakah itu elemen komunikasi dan memberikan contoh elemen komunikasi yang terdapat dalam video pendek yang telah dikongsikan. Jadi apakah sebenarnya komunikasi? Komunikasi ialah pemindahan maklumat atau makna dari satu pihak ke satu pihak yang lain. Dalam komunikasi terdapat banyak sekali elemen komunikasi dan salah satunya ialah jenis komunikasi. Jadi saya ingin mengajukan soalan kepada Saudari Alia, apakah itu jenis komunikasi beserta contoh jenis komunikasi yang terdapat dalam video tersebut. Silakan Saudari. Terima kasih kepada pemudacara kita pada hari ini. Baik, jenis komunikasi ada banyak tetapi saya hanya akan terangkan dua sahaja, iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan verbal. Yang pertama, komunikasi lisan merupakan proses komunikasi yang menggunakan percakapan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima. Manakala komunikasi bukan verbal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa menggunakan kata-kata. Sebagai contoh, ekspresi wajah, pergerakan mata, gerak badan, gaya badan dan sebagainya. Beralih pula kepada unsur komunikasi bukan lisan dan komunikasi lisan dalam video yang diberikan. Yang pertama, unsur komunikasi lisan kita dapat lihat adalah sewaktu pengetul sekolah menerangkan situasi yang dialami oleh cikgu Prajak dan sebab-sebab mengapa cikgu Prajak membawa emaknya ke sekolah kepada ibu bapa murid-murid di sekolah tersebut. Dengan menggunakan intonasi yang baik menyebabkan mereka turut bersimpati dan faham akan nasib yang menimpa cikgu Prajak. Kesannya tiada sesiapa yang menandatangani surat untuk memindahkan cikgu Prajak ke sekolah lain. Tuntasnya di sini, bila komunikasi lisan dipraktikkan dengan baik, maka ia akan membawa kepada keputusan yang positif dan penerima mesej juga dapat mentafsir mesej dengan baik bersesuaian dengan kehendak penyampai mesej. Seterusnya, unsur komunikasi bukan verbal dari sudut prosekmik. Apa itu prosekmik? Prosekmik merupakan jenis komunikasi bukan verbal yang berkaitan dengan penggunaan ruang. Unsur ini kita dapat lihat sewaktu cikgu Prajak dan anak muridnya makan bersama di kantin sekolah. Mereka duduk tidaklah terlalu rapat dan juga tidaklah terlalu jauh. Kelihatan juga kedua-dua pihak selesa berkongsi meja dan kursi yang sama. Ini memperlihatkan wujudnya hubungan baik di antara cikgu Prajak dan anak muridnya. Berbanding dengan jarak kedudukan cikgu Prajak dengan emaknya yang duduk di hadapannya, jarak kedudukan mereka lebih dekat berbanding dengan jarak kedudukan cikgu Prajak dengan anak muridnya. Ini memperlihatkan tingkat keakraban cikgu Prajak dan emaknya lebih tinggi berbanding dengan tingkat keakraban cikgu Prajak dengan anak muridnya. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator. Maafkan saya, pemudacara. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Alia atas pencerahan yang cukup menarik. Ini dapat kita lihat bahawa komunikasi bukan sahaja secara lisan tetapi juga secara bukan verbal. Saudara-saudari, dalam kita berkomunikasi terdapat juga bentuk komunikasi. Jadi bolehkah Saudari Farah Sakinah menjelaskan beberapa bentuk komunikasi yang terdapat dalam video? Silakan Saudari. Terima kasih kepada Saudari pemudacara. Salam sejahtera kepada semua ahli panel. Ya, jadi saya ingin meneruskan forum kita dengan menerangkan tentang bentuk komunikasi, iaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi awam. Yang pertama ialah komunikasi interpersonal. Ia merupakan komunikasi di antara dua individu di mana dua individu tersebut saling menafsir serta berkongsi maklumat. Tujuan komunikasi ini yang pertama adalah bagi mengukuhkan hubungan silaturahim dan yang kedua bagi membentuk satu sistem sosial terutamanya jika salah satu pihak menghadapi masalah. Jadi di dalam video trailer ini, komunikasi interpersonal yang diaplikasikan adalah pada sekitar minit kedua.
iaitu komunikasi di antara seorang anak lelaki bersama ibunya di dalam kereta. Jadi anak lelaki tersebut menyampaikan hasrat kepada ibunya apabila beliau dewasa kelak, dia ingin membawa ibunya berjalan ke mana sahaja ibunya mahu dengan menggunakan kereta. Jadi di sini terselit hasrat kecil seorang anak lelaki yang ingin membalas segala jasa dan pengorbanan ibunya yang telah dicurahkan. Jadi dapat dilihat melalui komunikasi interpersonal, hubungan di antara seorang ibu dan seorang anak dapat dijalinkan. Dan bentuk komunikasi yang kedua ialah komunikasi awam. Komunikasi ini melibatkan seorang komunikator dengan para pendengar dalam jumlah yang ramai atau dikenali sebagai halayak. Sebenarnya terdapat pelbagai jenis komunikasi awam, tetapi jenis yang diaplikasikan dalam video ini adalah jenis extemporan. Jika dilihat extemporan ni dia seakan-akan spontan, tapi sebenarnya pengucap terlebih dahulu membuat persediaan untuk berucap, seperti beliau merangka isi kandungan bagi ucapan yang ingin disampaikan. Jadi berdasarkan video ini, komunikasi awam yang diaplikasikan adalah suatu guru besar mengumpulkan ibu bapa di dalam sebuah kelas, kerana ibu bapa sering kali mengeluh kepada pihak sekolah kerana mereka khawatir terhadap fokus anak mereka yang semakin kurang disebabkan cikgu pelajar seringkali membawa ibunya ke dalam kelas. Jadi guru besar menggunakan mengaplikasikan komunikasi awam bagi menyatakan jenis penyakit serta sebab mengapa cikgu pelajar membawa ibunya ke dalam kelas. Jadi akhirnya semua ibu bapa menunjukkan rasa simpati terhadap nasib malang cikgu pelajar serta menyesal terhadap perbuatan mereka. Jadi dapat dilihat di sini melalui komunikasi awam masalah dan perbalahan di antara pihak sekolah dan pihak ibu bapa dapat diselesaikan tanpa sebarang masa muka. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada saudari Farah Sakina atas penerangan mengenai dua bentuk komunikasi, iaitu komunikasi awam dan juga komunikasi interpersonal. Dan sebenarnya terdapat beberapa lagi adengan-adengan yang menunjukkan bentuk-bentuk komunikasi. Jadi saudara Syed Ismail, bolehkah saudara menerangkan bentuk komunikasi organisasi dan komunikasi kumpulan? Silakan saudara. Baiklah, terima kasih pemuda acara. Baiklah, komunikasi berkumpulan dan komunikasi organisasi. Okay, komunikasi berkumpulan ialah komunikasi di mana lebih daripada dua orang, bukan seperti interpersonal yang memerlukan hanya dua orang. Dan seterusnya, kesepakatan dan faham matlamat perlu dicapai dalam komunikasi tersebut. Ini contoh saja kita dapat lihat dalam iklan tadi tersebut, di mana guru besar membawa ibu bapa berkumpul, maka mereka mengajak berbincang untuk apa matlamat yang ingin dicapai, iaitu berbincang apa yang mereka perlu lakukan terhadap tindakan cikgu pelajar yang membawa ibunya ke sekolah. Maka ada matlamat yang perlu dicapai. Seterusnya komunikasi organisasi, di mana komunikasi yang kecil, kumpulan yang kecil tapi di bawah satu pemusatan kuasa ataupun organisasi, di mana apabila di bawah satu organisasi ada protokol yang perlu diikuti. Ada 3 aliran, iaitu atas bawah, bawah atas dan mendata. Atas bawah di mana pihak atas memberi arahan, bawah atas di mana pihak bawah memberi maklum balas atau aduan, dan mendata di mana pengecilan jurang antara atas dan bawah. Dalam iklan tersebut kita dapat lihat berlakunya aliran atas bawah, di mana cikgu pelajar dan guru besar berbincang. Dengan cikgu pelajar ingin memberikan arahan, memberitahu apa yang perlu dilakukan terhadap ibu cikgu pelajar kerana selalu membawanya ke sekolah. Maka itu contohnya dalam iklan tersebut. Itu saja. Terima kasih diucapkan. Dalam pada kita berkomunikasi, aspek keberkesanan dalam komunikasi juga perlu dititik beratkan. Jadi saudara Hani Fakira, apakah aspek keberkesanan dalam bidang komunikasi? Silakan saudara. Terima kasih pemuda acara. Baiklah, iklan tersebut telah membuktikan pada kita bagaimana sesebuah komunikasi itu akan memberikan impak atau kesan yang sangat mempengaruhi pada sesuatu keadaan. Begitulah yang dimaksudkan dengan komunikasi yang berkesan, iaitu sebuah komunikasi yang berjaya mengubah persepsi dan perspektif seseorang, malah mempengaruhi keputusannya. Berbalik pada soalan pemuda acara, apakah aspek keberkesanan yang perlu ada bagi memastikan sebuah komunikasi itu berkesan?
Seperti yang dapat kita lihat dalam iklan tersebut, bagaimana guru besar menggunakan ucapan persuasif untuk memujuk Cikgu Praja dengan menawarkan tawaran untuk mencari seseorang yang boleh menjaga ibu beliau. Jika kita lihat dengan teliti, dengan menawarkan tersebut, ia menampakkan bahawa guru besar cuba untuk memahami keadaan Cikgu Praja sekaligus menyebabkan Cikgu Praja menerangkan keadaan beliau dan ibunya. Bukan itu saja, guru besar juga telah memainkan peranan dengan menerangkan keadaan Cikgu Praja kepada para ibu bapa yang membuat aduan terhadap beliau. Guru besar menggunakan komunikasi awam di mana ia berjaya mempengaruhi keputusan para ibu bapa yang hadir pada perjumpaan itu. Selain itu, bukan komunikasi lisan saja yang mampu memberikan kesan dalam konteks komunikasi. Malah komunikasi bukan verbal juga dapat menghasilkan sebuah komunikasi yang berkesan dan efektif. Sebagai contoh, dapat kita lihat dalam bawah iklan tersebut di mana tingkah laku Cikgu Praja yang menjaga ibunya dengan begitu prihatin telah menarik minat pelajar untuk melakukan hal yang sama. Secara tidak sedar, Cikgu Praja telah menyampaikan satu mesej di sebalik tingkah laku beliau, iaitu kasih sayang dan tanggungjawab seorang anak kepada orang tuanya. Kesannya, salah seorang daripada pelajar bertindak untuk memeluk ibunya sebaik saja mereka berjumpa. Maka Zaza, melalui iklan tersebut, kita dapat lihat bagaimana sesebuah komunikasi itu dapat memberi kesan dan impak yang besar kepada sesebuah situasi. Terima kasih kepada saudari Hanifah Kira atas penjelasan. Namun perlu kita ingat, dalam berkomunikasi, terdapatnya halangan-halangan komunikasi yang menyebabkan interpretasi kepada komunikasi tersebut berbeza. Jadi dalam video tersebut terdapatnya beberapa konflik yang berlaku disebabkan terdapatnya halangan komunikasi. Jadi bolehkah sekali lagi saya menjemput saudara saya Ismail untuk menerangkan apakah halangan komunikasi yang terdapat dalam video tersebut. Silakan. Halangan komunikasi. Okey, apakah halangan komunikasi yang kita boleh lihat dalam video tersebut? Antaranya halangan sikap penerima. Di mana penerima, sikap dan persepsi mereka negatif terhadap penghantar mesej. Okay, contohnya, di mana kita dapat lihat dalam satu babak video, kita dapat lihat ibu bapa melihat Cikgu Praja membawa ibunya ke sekolah. Maka timbul persepsi negatif. Kenapa dibawa ke sekolah? Nanti tidak akan mengganggu anak-anak belajar. Itu persepsi negatif mereka terhadap Cikgu Praja. Sedangkan dalam diri Cikgu Praja, iaitu seorang penghantar, kenapa dibawa ibu dia? Kerana merasa tanggungjawab sebagai seorang anak. Walaupun beliau boleh mengupah seseorang untuk menjaga ibunya, akan tapi tanggungjawab menjaga ibu terletak hanya pada bahu seorang anak. Itu saja saya. Benar sekali kata-kata daripada saudara. Terima kasih kepada saudara saya Ismail atas penerangan yang diberikan. Jadi lebih kurang 15 minit telah pun berlalu. Dapatlah saya simpulkan bahawa komunikasi tidak sahaja apa yang kita dengar, namun apa yang ditunjuk, tertulis juga merupakan salah satu komunikasi. Seterusnya berbeza lawan cakap ketika berkomunikasi juga akan menyebabkan berlakunya bentuk komunikasi yang berbeza. Namun harus diingat, setiap aspek keberkesanan dan halangan komunikasi juga perlu dititik beratkan. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kesemua ahli panel dan saudara-saudari yang sudi bersama kita pada hari ini. Jadi akhir kata daripada saya, berbicaralah dengan hati kerana apabila ia bermula dari hati, ia akan sampai di hati juga. Itu sahaja. Terima kasih.